Sayyidina Yusair radhiyallahu anhu yang merupakan salah seorang daripada wanita muhajirin berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada mereka, hendaklah kamu membaca tasbih yakni subhanallah, tahlil yakni la ilaha illallah, dan taqdis yakni subhanal malikul quddus ataupun subuhun quddus wa rabbul malaikati war ruh. Dan hitunglah bacaan kamu itu dengan anak jari kamu, kerana sesungguhnya jari-jari kamu akan ditanya dan ia akan disuruh bercakap. Jangan kamu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu lalai, kamu akan terjatuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Keterangan, tangan, kaki dan seluruh bahagian anggota badan manusia akan ditanya pada hari kiamat, apakah amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruk dan haram yang telah dilakukan. Perkara ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Disebutkan pada salah satu tempatnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah dan tangan serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang apa-apa sahaja yang mereka lakukan. Surah An-Nur ayat 24. Disebutkan pada tempat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun. Dan ingatlah hari dihimpun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala pada dibawa ke neraka, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanannya masing-masing. Surah Al-Fussilat ayat ke-19. Perkara yang dibincangkan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, maka terjemahan ayat-ayat itu dibentangkan di sini. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa-apa yang mereka telah kerjakan. Dan setelah berlaku yang demikian, berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami dapat berkata-kata, dan dialah menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Surah Al-Fussilat ayat 20-21. Beberapa kisah berkenaan dengan saksi-saksi tersebut telah diceritakan dalam berbagai hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa pada hari kiamat seseorang kafir akan mengingkari amalan buruk mereka walaupun mereka telah mengetahui mengenainya. Mereka akan berkata, saya tidak melakukan sebarang dosa. Akan dikatakan pada mereka, jiran kamu akan menjadi saksi. Dia akan berkata, mereka akan berbohong kerana bermusuh dengan saya. Kemudian akan dikatakan pada mereka, kawan-kawan dan anak saudara kamu akan menjadi saksi. Si pendosa itu akan mendustakan mereka juga. Kemudian anggota-anggota badannya akan menjadi saksi terhadapnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa mula-mula sekali peha akan menjadi saksi atas penggunaan peha tersebut dalam melakukan amalan buruk. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa orang yang paling akhir yang akan melintas titian sirat adalah orang yang berjalan dalam keadaan terhuyung-hayang jatuh. Bangun seperti seorang kanak-kanak yang terhuyung-hayang jatuh dan bangun ketika dipukul oleh ayahnya. Sekali dia jatuh ke kanan dan sekali dia jatuh ke kiri. Malaikat akan berkata kepadanya, adakah kamu akan memberitahu seluruh amalan yang kamu telah lakukan jika kamu dapat berjalan melintasi titian sirat dengan betul? Dia akan berjanji bahawa dia benar-benar akan memberitahu kesemuanya. Dia bersumpah dengan nama Allah bahawa dia tidak akan sembunyikan sedikit pun. Maka malaikat berkata, sekarang kamu bangun dan berjalanlah. Dia pun dapat melintasi titian sirat dengan mudah. Setelah dia dapat menyeberanginya, maka dia pun ditanya, sekarang beritahulah. Dia mulai berfikir bahawa jika dia mengakui dosa-dosa yang telah pernah dilakukan, mungkin dia akan dikembalikan. Oleh itu dia terang-terang mengingkari dan berkata, saya tidak pernah melakukan sebarang dosa pun. Mereka berkata, bagaimana sekiranya kami dapat datangkan saksi? Dia melihat ke sana sini dan mendapati bahawa tidak ada sesiapa pun di sekitarnya. Dia terfikir, dari mana dia akan datang saksi? Semua manusia telah sampai ke tempat mereka masing-masing. Oleh itu dia berkata, baiklah, datangkan saksi. Anggota badannya akan diperintahkan supaya menjadi saksi, dan anggota badannya akan mula bercakap. Maka akhirnya dia terpaksa mengakui. Dia akan berkata, memang benar,
dan terdapat banyak lagi dosa yang membinasakan yang belum diberitahu. Allah SWT berfirman, ya, kami telah pun mengampunkannya. Atas alasan itulah sangat penting seseorang itu banyak menggunakan anggota badannya untuk melakukan amalan kebaikan, kerana anggota badan akan menjadi saksi kepada kedua-dua jenis amalan, iaitu amalan baik ataupun amalan buruk. Oleh itu dalam hadis di atas, Rasulullah SAW telah pun memerintahkan jari jemari digunakan untuk menghitung wirid dan yang dibaca. Oleh kerana itu jagalah, pada hadis yang lain Rasulullah SAW memerintahkan supaya memperbanyakkan berulang alik ke masjid, kerana kesan tapak kaki juga akan menjadi saksi dan akan ditulis ganjaran pahala. Betapa bertuhan seorang yang langsung tidak mempunyai amalan buruk yang akan dipersaksikan kerana sama ada dia tidak pernah melakukan dosa ataupun dosa dia telah pun diampunkan dengan berkat taubat dan sebagainya, sedangkan dia mempunyai ratusan ribu saksi untuk amalan baiknya. Perkara ini akan terhasil apabila berlaku sahaja sesuatu dosa, maka segeralah dihapuskan dosa itu dengan bertaubat. Dengan cara ini seseorang itu seolah-olah tidak mempunyai dosa pun, sebagaimana yang telah pun diterangkan dalam hadis yang ke-33 pada bahagian kedua dalam bab yang kedua. Sementara amalan kebaikannya akan kekal dalam buku catatan amalannya. Dia juga mempunyai saksi bagi amalan baiknya itu. Mana-mana anggota badannya yang telah pun digunakan untuk melakukan amalan kebaikan akan menjadi persaksiannya. Diriwayatkan dalam banyak hadis dengan lafaz yang berbeza bahawa bagi Rasulullah SAW sendiri menghitung wirid yang dibaca menggunakan jarinya, di mana Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW menghitung ucapan tasbih dengan jarinya. Wallahu a'lam.